Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan yang dihormati pensyarah, para panel jemputan, serta rekan-rekan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam forum pada hari ini yang bertajuk Belajar dengan AI, Masa Depan atau Risiko. Saya selaku moderator sangat mengalu-alukan kehadiran semua panel dan para hadirin ke sesi forum ini. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI semakin memberi kesan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. Oleh itu, forum ini akan membincangkan bagaimana AI mempengaruhi proses pembelajaran, peranan guru dan pelajar serta cabaran yang perlu dihadapi dalam era digital ini. Baiklah, sebelum kita memulakan forum, izinkan saya memperkenalkan tetamu kehormat kita pada malam ini. Beliau diberi nama Ahmad Sadan bin Ahmad Sultan. Kan tuan, betul? Seterusnya, saya perkenalkan barisan panel kita. Seterusnya, Muhammad Mirsab Suharpi. Seterusnya, Ahmad Munir bin Daimin. Dan panel terakhir, Muhammad Nazrullah bin Nahiruddin. Dan saya sendiri, Muhammad Aidil bin Subandri selaku moderator dan juga sekaligus panel lah dalam forum kita pada kali ini. Untuk pengetahuan semua, panel jemputan kita Tuan Ahmad Sadan bin Sultan merupakan pelajar dalam bidang sarjana muda teknologi kejuruteraan komputer dan rangkaian. Terima kasih kepada semua panel kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan forum kita dengan soalan yang pertama. Soalan dia, pada pandangan panel, apakah peranan sebenar AI dalam sistem pendidikan hari ini sebagai alat bantu atau pengganti? Baik, sebelum saya jemput panel pertama, pada pandangan saya sendiri, AI lebih sesuai dijadikan alat bantu dalam pendidikan dan bukannya pengganti guru sepenuhnya. Dan orang, hal ini kerana AI mampu memudahkan pembelajaran, namun sentuhan manusia dan bimbingan guru masih sangat penting dalam membentuk usaha pelajar. Ini pada pandangan saya, tapi kita tidak tahu bagaimana pandangan panel pertama kita. Baiklah, saya teruskan kepada panel pertama untuk memberikan pandangan tersebut. Terima kasih kepada moderator Universitas kepada Aidil bin Subandri. Okey, saya akan menjawab soalan daripada moderator. Berdasarkan soalan moderator, pada pandangan saya, AI dalam sistem pendidikan hari ini lebih tepat dilihat sebagai alat bantu, bukannya pengganti dalam sistem pendidikan. AI juga berkeupayaan untuk menyokong proses pembelajaran seperti menyediakan maklumat dengan cepat, membantu pelajar memahami konsep yang sukar, serta meringankan beban tugas guru. Namun, AI tidak sepenuhnya mampu menggantikan peranan manusia dalam pendidikan seperti elemen bimbingan, elemen nilai kemanusiaan, serta interaksi sesama murid. Dan pembentukan sosial murid juga adalah perkara yang sepatutnya AI tidak dapat buatlah, yang mana guru sendiri perlu bersama-sama dengan murid untuk membimbing murid dalam bentuk sosial atau disiplin. Okay, dalam konteks ini, AI sepatutnya digunakan untuk melengkapkan peranan guru, bukannya menggantikan peranan guru, bukannya mengambil sepenuhnya tugas guru. AI boleh membantu menjana ide ataupun memberi penerangan awal dalam proses memahami atau menilai, serta mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Jadi, kalau ditanya, adakah AI ini adalah mengganti ataupun tugas guru, jawabannya tidak. Tapi AI di sini boleh menjadi alat sokongan dalam pembelajaran. Oleh itu, sebenarnya AI bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pemangkin yang membentuk sistem pendidikan yang sedia ada. Itu saya. Terima kasih.
Terima kasih panel pertama, Saudara Mirsad Suarpi atas pandangan tersebut. Jelas bahwa AI mempunyai orang peranan besar dalam pendidikan. Namun guru tetap menjadi tunjang utama dalam proses pembelajaran. Seterusnya soalan kedua, adakah penggunaan AI boleh melemahkan kemahiran berfikir kritis pelajar, dan bagaimana kita menangani isu ketergantungan pelajar terhadap AI? Baik, untuk soalan kedua ini saya tujukan kepada panel kedua pula. Tapi pada pendapat saya, penggunaan AI secara berlebihan boleh menyebabkan pelajar ni menjadi terlalu bergantung kepada teknologi jika tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, semua pelajar perlu dibimbing supaya orang menggunakan AI sebagai alat membantu pembelajaran dan bukannya hanya untuk mendapatkan jawapan segera. Baiklah, saya jemput panel kedua untuk memberikan pandangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Dengar. Okay. Dengar Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada saudara moderator Muhammad Aidil bin Subandri. Dan saya akan menjawab soalan daripada moderator tadi, adakah penggunaan AI boleh melemahkan kemahiran berfikir kritis pelajar dan bagaimana kita menangani isu ketergantungan pelajar terhadap AI? Pertama sekali, iya, memang AI ini boleh melemahkan kemahiran berfikir pelajar. Tetapi ini bergantung kepada cara penggunaan pelajar tersebut. Bagaimana pelajar tersebut menggunakan AI. Kalau dia guna AI itu, contohnya dia dapat maklumat daripada AI. Dia ambil 100% hanya copy paste tanpa menilai, tanpa melihat maklumat tersebut dari sumber mana. Dia copy paste ya. Ini sudah terang lagi bersuluh lah, memang dapat melemahkan kemahiran berfikir pelajar. Tetapi kalau pelajar itu menggunakan AI dengan cara yang betul, yaitu seperti yang dikatakan oleh moderator tadi dan panel pertama tadi juga ada menyebut bahwa AI ini hanyalah alat bantu ataupun pemangkin dalam pembelajaran. Jadi kalau digunakan AI dengan betul, maka itu tidaklah melemahkan kemahiran berfikir pelajar. Jadi isunya bukanlah pada AI, tetapi isunya pada cara pelajar itu menggunakan AI itu sendiri. Kalau digunakan dengan betul, insya Allah tidak pun melemahkan kemahiran berfikir pelajar. Lepas tu soalan kedua, bagaimana kita menangani isu ketergantungan pelajar terhadap AI? Ini bagi saya kita menanamkan sifat suka membaca lah, suka membaca agar maklumat itu ada dalam pikiran kita lah, membaca amalan mulia ataupun orang bilang membaca jambatan ilmu kah, begitulah. Jadi ini yang paling penting untuk generasi masa kini lah, amalan membaca itu mesti diutamakan. Jadi saya rasa itulah jawaban daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Munir atas penjelasan tersebut. Jelas bahwa penggunaan AI perlu diseimbangkan dengan usaha pelajar untuk terus berpikir secara kritis dan kreatif. Untuk soalan seterusnya, apakah manfaat utama AI kepada pelajar dari segi pembelajaran kendiri? Baik, seterusnya saya tujukan soalan ini kepada panel ketiga kita. Tapi saya ingin utarakan pandangan saya terlebih dahulu. Bagi saya, AI banyak membantu pelajar belajar secara kendiri kerana pelajar boleh mengakses maklumat dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel mengikut tahap kemampuan masing-masing. Baiklah, saya jemput panel ketiga untuk memberikan pandangan beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara, pengacara majelis, Saudara Aidil Subandri. Insyaallah pada pandangan saya, manfaat utama AI ini dalam pembelajaran kendiri ialah keupayaan pelajar untuk menyediakan pembelajaran yang lebih efektif dan bersifat pribadi. Dengan itu, AI juga memberi akses kepada pelajar tentang maklumat yang lebih luas dan cepat. Contohnya, pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada buku dan guru. Sebaliknya, boleh meneroka pelbagai sumber untuk mengukuhkan pemahaman mereka yang telah mereka pelajari ketika berada di kelas. Seterusnya, yang lebih penting lagi, bagaimana AI ini membantu pelajar menjadi lebih berdikari dan pelajar. Dalam pembelajaran, mereka belajar mencari maklumat dan menilai jawaban dan memberi kefahaman mereka tersendiri. Dan kesimpulan yang kita dapat daripada manfaat AI ini dalam pembelajaran kendiri, AI memudahkan para pelajar untuk mendapatkan maklumat tak terbatas berkenaan apa yang mereka tidak fahami ketika di kelas. Tetapi juga berpotensi membentuk pelajar yang lebih aktif, berdikari, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka. Itu saja daripada saya. terima kasih Saudara Nazrullah. Jelas bahwa AI memang kepada untuk menjadi lebih berdikari dalam proses pembelajaran mereka. Boleh dengarkah suara saya? Boleh. Dengarkah saya? Okey. Soalan seterusnya kita tujukan kepada jemputan kita, panel jemputan kita. Bayangkan, soalan dia berbunyi, bayangkan 10 tahun akan datang, AI seperti ChatGPT digunakan sepenuhnya dalam kelas. Apakah perubahan terbesar yang akan berlaku kepada guru dan pelajar? Baik, untuk soalan ini saya jemput panel keempat, Saudara Ahmad Saddan bin Sultan untuk memberikan pandangan beliau. Sebelum tu, seperti biasa saya bagi pandangan saya sendiri dahulu. Penggunaan AI pada masa hadapan mungkin akan mengubah cara guru mengajar dan cara para pelajar belajar. Pembelajaran mungkin menjadi lebih digital dan interaktif berbanding sekarang. Baiklah, saya jemput panel keempat kita untuk memberikan pandangan beliau. Dipersilakan, Tuan. Baik, percobaan. Semua boleh dengar suara saya? Boleh. Baik. Dengar. Pertamanya, terima kasih kepada saudara moderator kita dan juga buat panel-panel yang lain yang saya sungguh hormati. Pertamanya terima kasih atas jemputannya untuk menghadiri forum pada kali ini. Saya rasa saya pun tidak dapat berkongsi banyak, cuma apa yang saya boleh kongsi, saya kongsilah. Apa yang saya tidaklah. Apa yang sebatas yang saya boleh kongsi. Dan minta maaf juga, saya tidak dapat merespon dengan banyak akibat daripada suara yang tidak mengizinkan. Tapi saya anggap itu tidak menjadi satu penghalang lah. Okey, baik. Saya teruskan kepada soalan. Seperti yang Tuan Moderator kita tanyakan sebentar tadi. Soalannya, apakah cabaran ataupun perubahan yang berlaku sekiranya dalam tempoh masa 10 tahun akan datang, AI ini ataupun seperti contohnya ChatGPT itu akan digunakan sepenuhnya dalam kelas. Okey, baik. Bagi pendapat saya, benda ini bila kita cerita 10 tahun, dia bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 10 tahun yang akan datang. Maksudnya dia dalam tempoh jangka masa yang lama. Jadi benda yang tempoh jangka masa yang lama, yang panjang sepastinya membawa kepada perubahan yang besar. Sebab apa? Bagi saya, AI dan ChatGPT ataupun artificial intelligence ni sekarang pun masih dalam orang bilang pengenalan ataupun benda-benda yang baru. Jadi sekiranya 10 tahun ni confirm dan memang akan ada perubahan.
Dan salah satu yang saya rasa saya boleh mention ataupun saya boleh sebut adalah peranan di antara guru dan pelajar tu. Sebab apa? Mungkin pada awalnya guru dan pelajar tersebut mungkin orang bilang mempraktiskan one way communication, yang mana berdasarkan guru apa dia sampaikan kepada murid, okey, bas cukup di situ. Tetapi bila mana datangnya AI ini, sepastinya peranan guru dan murid bukan sahaja menjadi one way communication, tapi dia boleh jadi two way communication. Apa yang maksudnya dengan two way communication? Yaitu pembimbing dan juga facilitator. Ini tertumpu sebenarnya kepada pelajar tersebut. Sebab apa? Dia ada source ataupun dia ada orang bilang bantuan, ada panduan yang mana lagi mudah dia mau dapat maklumat, lagi mudah dia mau dapat input-input secara segera. Jadi guru tersebut dia bukan lagi sekadar orang yang menyampaikan, tetapi juga orang yang lebih fokus untuk membimbing pelajar tersebut. Jadi mungkin lebih kepada pelajar tersebut dia akan dapat berfikir dengan secara kritis, mungkin dia akan lagi dapat menilai sesuatu maklumat, sebab dengan adanya artificial intelligence itu sangat membantu dan sebenarnya memudahkan buat pelajar tersebut. Tetapi macam yang panel-panel sebelum ini pun pernah sebut, sebentar tadi pun ada sebut, sepastinya benda-benda yang baik sepastinya ada juga keburukannya. Jadi bila mana seseorang pelajar tu dia ada benda yang mudah, yang senang untuk diakses, makin senang dia juga untuk mudah untuk sambil lewat. Sebab apa? Dia lebih mengharapkan AI tidak menggunakan orang bilang credibility ataupun kekuatannya, talentnya sendiri, sebab dia ada bantuan. Tetapi macam yang panel-panel sebelum ini pun sebut, sekiranya benda-benda ini kita tengok dan kita lihat secara menyeluruh, sepastinya ada kaedah dan sepastinya ada cara untuk mengawal dan membendung perkara ni. Jadi bila mana, sebab kita cerita 10 tahun, jadi bila 10 tahun ni bukan sekejap lah, bukan sekejap menutup mata, tapi lama lah kiranya. Jadi secara keseluruhannya mungkin apa yang saya boleh sebut dia ada benda ni bila mana dia melibatkan jangka masa yang lama. Poinnya di situ adalah key point perubahan terbesar ialah peralihan daripada pembelajaran yang berpusatkan dengan guru sahaja, atau saya bilang tadi one way communication, terus beralih ataupun berubah kepada two way communication, yang mana di antara pelajar dan murid tersebut. Jadi sebenarnya di antara penggunaan AI dan bimbingan guru tu perlu seimbang. Bimbingan guru, penggunaan AI. Jadi bila mana dua benda tu seimbang, sepastinya pendidikan dan pembelajaran tu akan menjadi lebih baik dan lebih berkesan. Bagi saya mungkin sedikit sebanyak itulah yang saya rasa boleh berkaitan dengan 10 tahun akan datang lah. Itulah bagi saya. Sekian daripada saya, itu insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas pandangan yang sangat kritis tu. Jelas bahawa penggunaan AI secara bijak apabila orang mampu memberikan kesan positif kepada sistem pendidikan pada masa hadapan. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahawa AI sememangnya memberi banyak manfaat dalam dunia pendidikan, seperti membantu pembelajaran kendiri, memudahkan akses maklumat dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun begitu, penggunaan AI juga perlu dikawal secara bijak dan beretika supaya tidak menjejaskan kemahiran berfikir, kreativiti serta nilai kemanusiaan dalam kalangan pelajar. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga kepada para doktor yang mengikuti forum pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya selaku moderator.
Andai ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke lah tuh. Gila 10 menit Syawai. Baru pembuka pun 2 menit, Bang. Macam mana? Oke lah betul 20. Woi, Bal, memang padu kau, Bal. Woi, Steady macam ya.